Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Menarik untuk kita dengar suara anak muda, sahabat-sahabat semua, dalam kempen ceramah di negeri Johor. Jadi kita tahu bangsa rakyat Johor mahu untuk menolak virus daripada Perikatan Nasional. Politik perkauman tiada ruang di negeri Johor. Itu antara kenyataan-kenyataan bangsa Johor selama kita mendengar sesi ceramah respon daripada rakyat khususnya. Kerana kita nampak begitu terdesaknya puak-puak daripada Perikatan Nasional ini sehingga sanggup untuk menjual agama, menunggang agama dengan fitnah yang pelbagai. Jadi menarik untuk kita dengar bersama sahabat semua apakah yang dikatakan oleh dua pemimpin muda daripada Pakatan Harapan ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin anda untuk melihat dan mendengar sendiri. Yang mana insya Allah saya yakin berkat kerja kuat kita, usaha kita, 9 hari bulan ini hari Sabtu, kita akan sama-sama tabalkan saudara Suhaizan Kayat sebagai ahli parlimen wilayah Johor. Saya berkesempatan 2 hari. Semalam saya di Simpang Jeram. Hari ini saya di Pulai 1 hari mengikuti program Suhaizan. Kita bertemu dengan jentera, bertemu dengan pengundi. Rata-rata feedbacknya baik, sambutannya sangat menggalakkan. Tinggal lagi bagaimana kita dapat manfaatkan baki beberapa hari, kurang lebih 24 jam ini, untuk kita gunakan ruang dan kesempatan ini sebaik mungkin untuk kita pastikan bahawa kita dapat menggondol lebih ramai lagi sokongan dan bawa keluar pengundi untuk mengundi calon kita pada hari Sabtu. Saudara, di Johor ini sentimennya berbeza. Melalui pengamatan dan juga dapatan sepanjang pilihan raya tempoh berkempen di Johor ini, rakyat di Johor ini, masyarakat di Johor ini, dia ada keunikan dia sendiri. Dia ada akhlak dia ada nilai. Suhu politiknya tak sama seperti pilihan raya di tempat yang lain. Dia lebih beradab, dia lebih bertata susila. Sebab itu orang Johor, pengundi di Johor ini, di Pulai ini, kena hati-hati. Kita tak boleh biar dan izinkan sebarang percobaan yang memungkinkan masyarakat di Johor ini yang secara asasnya hidup dalam keadaan yang harmoni, bersatu padu, bersatu hati, itu diganggu gugat oleh beberapa tokoh dari luar yang datang ke sini, yang anjur perpecahan di kalangan masyarakat, tak lain tak bukan semata-mata untuk meraih sokongan politik. Apa ucap dan naratif yang dibawa oleh pihak sana? Dia kata tugas dan tanggungjawab kita adalah untuk pastikan bahawa kita dapat menafikan majoriti 2/3 kerajaan perpaduan dalam parlimen. Saudara, itu bukan ucap politik untuk meyakinkan orang untuk mengundi. Itu dia tidak lain dan tidak lebih daripada sekadar manifestasi kepada perasaan hasad dan dengki terhadap keutuhan dan juga kestabilan kerajaan yang ada pada hari ini. Kita kalau nak yakinkan orang sebagai pemimpin, apa tugas dan tanggungjawab kita? Kritik. Kritik dengan cara apa? Kritik dengan cara yang baik. Datangkan saranan, datangkan cadangan, datangkan hujah. Apa yang kita nak bawa? Perubahan. Kalau setakat kita ini berhujah sekadar, kita nak pastikan kita dapat menafikan 2/3. Saudara, saya nak sebut malam ini, hari Sabtu ni ramai-ramai keluar dan tolak kelompok ini yang kelak akan menjadi punca kepada perpecahan masyarakat di negeri Johor ini. Sebab itu politik ini akhirnya untuk apa, saudara? Ya, kita boleh beza pendapat, kita boleh beza pandangan, tetapi tugas dan tanggungjawab kita sebagai pemimpin dalam masa yang sama adalah untuk mempamerkan akhlak dan juga sasiah yang baik. Mana boleh kita ini berdiri di atas pentas politik, di khalayak awam, depan masyarakat awam, tak bersetuju dengan satu pihak yang lain, tak bersetuju dengan saudara Suhaizan, undi dia hukumnya haram. Saudara, syurga neraka tu mak bapak kamu punya ke?
dia bunyi dekat sos, kira saya jangan sebut begini. Tetapi macam itulah bila berkawan dengan puak sana, dia dah pandai keluar fatwa politik. Kamu tak setuju? Tak setuju lah. Cakaplah. Oh, dasar yang dibawa dia tak baik, dia tak menguntungkan dan sebagainya. Jadi undi Suhaizat haram. Saudara, ini adalah politik ekstrim, politik fanatik. Bercakap tentang soal agama, bercakap tentang soal orang Melayu, tetapi tindak tanduk mereka ini jauh menyimpang daripada tuntutan agama dan juga adab dan tata susila orang Melayu. Apa yang diajar oleh agama? Agama tuntut kalau kita ini punya beza pendapat di antara satu dengan yang lain, kamu berhujah dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ini ke jalan Tuhanmu dengan cara yang penuh hikmah, dengan nasihat yang baik. Dan kalau kamu nak berbahas, kamu nak berdebat, kamu berdebatlah dengan cara yang baik. Bukannya datang di sini gelar satu kelompok ini sebagai kelompok yang tidak beriman, sebagai burka kepada DAP, anjur perpecahan, hasut rakyat, bagi tahu bahawa oh, parti ini mempermudahkan orang ini, dia bawa agenda komunis, bawa agenda itu dan sebagainya. Saya nak tanya, waktu kamu jadi kerajaan dulu, kalau betul itu yang membawa agenda komunis yang bertentangan dengan undang-undang yang ada dalam negara ini, kenapa kamu tak haramkan? Kenapa baru sekarang kamu terlolong, terpekik, bercakap tentang soal komunis dan sebagainya? Dengan mudah mempersendakan pemikiran masyarakat orang lain. Tapi saya yakin di Johor ini orangnya cerdik pandai. Saudara Faiz Fadlan sebut tadi, di Johor ini antara yang menyatukan masyarakat dan juga rakyat di Johor ini adalah jadi bola sepak. Kesepakatan itu sudah ada. Jadi jangan kita angkat pimpinan politik yang kerjanya memecah belahkan itu, yang anjur perseteruan, yang anjur perpecahan, pergelutan sesama kita, semata-mata kerana nak capai impian dan cita-cita politik. Kita tak boleh biarkan keadaan ini berlaku. Orang muda kena tahu, kita tak boleh buat keputusan berdasarkan kepada video TikTok 1 minit. Ya, di sebelah sana kalau kita tengok TikTok dia itu semua TikTok, video-video konten yang memaparkan seolah-olah mereka ini hero. Dia buat satu video jalan seorang, tiba-tiba ramai di belakang. Kita tengok Steve. Wah, Steve. Tetapi ketahuilah anak-anak muda, sahabat-sahabat, bahawa tuntutan kita ini, orang muda yang kelak akan mewarisi kepimpinan dan juga negara ini pada masa yang akan datang. Kita kena sulam pendirian dan hati kita ini dengan kefahaman, dengan kesedaran. Bukan hanya kerana sentimen kaum, sentimen agama yang sempit semata-mata. Kerana kita tak boleh tengok satu orang itu, luaran itu, wah gaya dan lagaknya itu seperti seorang tokoh agama. Dan oleh sebab itu kita kena sokong dan angkat dia sebagai pemimpin. Sekarang saya nak kongsi satu kisah sejarah. Kalau kita ingat, di zaman pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali ini khalifah yang keempat, sepupu kepada baginda Nabi SAW dan juga menantu kepada Nabi SAW. Dia itu dibunuh oleh seorang yang bernama Abdul Rahman ibn Muljam. Siapa dia Abdul Rahman ibn Muljam? Abdul Rahman ibn Muljam semasa hayat itu diriwayatkan ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab itu dihantar ke Mesir untuk mengajar Al-Quran. Dikenali sebagai seorang ahli ibadah, orang yang kuat berpuasa, orang yang kuat bersolat, orang yang kuat melakukan ibadah, terkenal. Tetapi di pengakhiran, di hujung tindakannya itu mengambil keputusan untuk membunuh khalifah yang keempat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia dikenali sebagai apa? Seorang yang saleh, orang yang baik. Tetapi disebabkan oleh sikap yang fanatik, yang ekstrim,
yang rasa dia sahaja betul, orang lain itu semua ke neraka, dia sahaja ke syurga. Itu akhirnya yang menyebabkan dia mengambil jalan singkat, membunuh seorang yang sangat mulia dan berkuasa. Jadi kalau orang muda, anak-anak muda, pertimbangannya sebegitu, ketahuilah bahawa itu bukan satu-satunya pertimbangan yang seharusnya dibuat. Kerajaan yang ada pada hari ini, kita komited untuk melakukan reform, untuk melakukan perubahan, dan dalam mana kita nak memastikan bahawa kita dapat laksanakan tuntutan-tuntutan ini, kita perlukan sokongan dan dukungan yang kuat daripada rakyat. Dan saya seru kepada rakan-rakan anak muda pengundi di Bulai ini, hari Sabtu ini, keluar awal pagi, tekad bersama nyatakan pendirian dengan jelas, undi calon nombor 3 Suhaizan Kaya daripada Pakatan Harapan, untuk sama-sama kita terus pastikan bahawa kita dapat mencipta keselamatan dan kemakmuran dan untuk perpaduan dalam negara ini. Boleh tak boleh sekarang? Boleh tak boleh sekarang? Jadi ucapkan sekali terima kasih kepada teman-teman rakan-rakan yang hadir pada malam ini. Saya nak tinggalkan satu pesanan buat teman-teman orang muda, bahawa kita ini tidak boleh lagi buat keputusan dalam politik ini berdasarkan sentimen semata-mata. Anak muda kena lebih cerdas, kena lebih peka, kena lebih cakap, kena jadi ejen perubahan, kena jadi orang yang faham dan kelompok yang punya kesedaran yang tinggi. Kita tak nak lagi lihat politik di negara ini, politik yang anjur perpecahan. Kita perlu angkat pemimpin-pemimpin yang tahu tugas dan tanggungjawab mereka ini untuk memulihkan semula ekonomi dalam negara ini, untuk kita pastikan bahawa agenda yang kita rencanakan bersama dalam kerajaan perpaduan ini untuk kebajikan dan juga kebaikan rakyat keseluruhannya, kita dapat laksanakan dengan baik dan jaya. Jadi saya kira cukup setakat itu. Jangan lupa hari Sabtu ini, hari mengundi, hari yang penting buat masyarakat di negeri Johor, khususnya di Pulai, keluar mengundi dan undi calon nombor 3 Suhaizan Kaya, calon Pakatan Harapan, untuk kita teruskan legasi kepimpinan yang ditinggalkan oleh almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub, untuk kita seterusnya memastikan kita dapat bagi kuat kepada kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih. Okey, terima kasih kita ucapkan di atas ucapan daripada saudara Kamil Munim. Seterusnya, saya ingin menjemput Presiden Martabat Jalinan Muhibah Malaysia, Ayanda Rani Kulub. Terima kasih kepada pengurusi acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setiap beri damai dan persatuan medani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa pula bercakap ini? Habis apa? Yang penting calon nombor 3 Harizan Kaya pasti menang menjadi ahli parlimen pula. Ayah suruh kepada anak muda dan pesan kepada kawan-kawan, undi pada hari Sabtu ini, bagi kepada calon nombor 3. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibira. Terima kasih kita ucapkan kepada Ayanda Rani Kulub. Seterusnya, kita ingin menjemput kita punya penceramah yang seterusnya. Yang Berhormat Adun Batu Tiga, Daniel Al-Rashid.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera warga Kampung Pasir Pulai. Apa khabar? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, anak-anak muda, saudara-saudara yang saya kasihi. Alhamdulillah hari ini kita sudah tiba ke saat-saat akhir. Sudah sampai masa di penghujung sebelum hari pengundian pada hari Sabtu ini. Kita berdepan dengan satu lagi pilihan raya kecil yang bukan kita minta. Tapi Allah SWT telah mengangkat dan kembali ke rahmatullah sahabat kita, ayah kita, abang kita yang berhormat Salahuddin Ayub telah kembali ke rahmatullah. Sebab itulah kita bina ataupun kita terpaksa buat pilihan raya kecil pada kali ini. Tapi tuan-tuan semua kenal dengan arwah Salahuddin Ayub, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Kita semua kenal dengan apa yang telah dia laksanakan. Kita semua tahu tentang jasa dan pengorbanan yang telah dia laksanakan. Kita juga tahu tentang jasa dan juga kerja buat dia bukan untuk diri dia sendiri, tetapi untuk masyarakat. Dan juga dia pernah sebut dan benda ini selalu terngiang-ngiang di ingatan kita, yang mana dikata sepatutnya rakyat Malaysia ni tidak boleh lapar. Ini yang sedang dia sebutkan dan ini yang sedang untuk kita sambung. Sebab itu hari ini kita buat program pada hari ini untuk kita bagi penerangan kepada anak-anak muda. Tuan-tuan tahu tak Batu Tiga tu di mana? Batu Tiga tu, Dun Batu Tiga tu di Shah Alam. Saya tuan-tuan dan Raya Negeri Selangor yang berlangsung pada bulan lepas, baru 3 minggu, saya berlawan dengan Rina Harun. Dan kita telah buktikan di Dun Batu Tiga, anak muda menyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan kita tolak Rina Harun di Dun Batu Tiga. Sebab apa saya berani kata begitu? Sebab hasil pengundian, kiraan penjumlahan undi mengikut saluran-saluran, kita menang hampir majoriti semua saluran anak-anak muda di Dun Batu Tiga. Apa yang kita buat? Sebab saya setuju dengan penceramah-penceramah sebelum tadi. Sebutkan anak-anak muda kena bangkit, anak-anak muda kena sedar bahawa dan raya kali ini kita nak lantik dan buat perubahan. Ini yang sedang kita buat. Tetapi saya lihat sebenarnya trend itu sudah sampai ke situ. Kita semua sudah faham tentang keadaan yang berlaku. Kita dah tahu dah tentang masalah yang sedang dilaksanakan oleh Perikatan Nasional. Kita tahu. Cuma tinggal bagaimana kita nak ubah semua yang kita faham itu untuk kita terjemahkan kepada kertas undi. Alhamdulillah hari ini sokongan kita cukup ramai. Alhamdulillah. Cuma ada beberapa lagi perkara yang nak kita laksanakan bersama. Kalau yang hadir hari ini, saya yakin kita akan undi calon Pakatan Harapan kita. Kita akan undi yang hadir. InsyaAllah tak ada masalah. Ahli keluarga, tuan-tuan dan puan-puan, saudara semua pun saya yakin sebahagian yang juga akan menyokong calon Pakatan Harapan. Tetapi ada ramai lagi di luar sana yang sebenarnya perlukan maklumat. Sebab itu di Dun Batu Tiga, di tempat kita bertanding tempoh hari, apa yang kita buat? Sebanyak mungkin, seramai mungkin dan sedaya mungkin kita kena jumpa dan bertemu dengan anak-anak muda. Ini yang kita buat. Sebab itu pilihan raya umum pada Disember dan pilihan raya negeri pada bulan lepas, bulan September, sangat jauh berbeza. Bulan Ogos sangat jauh berbeza dari sudut jumlah pengundi ataupun jumlah undi yang kita dapat melalui kemenangan kita. Sangat beza. Dun Batu Tiga pada pilihan raya Parlimen bulan 12, kita dapat undi sekitar 22,000 pengundi yang mengundi Pakatan Harapan. Dan kita menang di Dun, kalau kita pecahkan ikut Dun, kita menang dengan majoriti 2,000 pengundi yang kita menang majoriti kita. Tetapi Alhamdulillah, dalam pilihan raya negeri yang sudah berlangsung hari itu, daripada 22,000 pengundi pada Disember,
saya Alhamdulillah dapat 29,000 yang mengundi kita di pilihan raya yang lepas. Dan kita punya majoriti bertambah. Kita nak kalau boleh itu juga berlaku di Tulai. Jangan selesa tuan-tuan. Sebab kita tak tahu apa yang sedang mereka buat. Tempoh hari, susah saja. Dia tak senang. Walaupun don kita ni, Negeri Selangor lah saya sebut Negeri Selangor. Kita sudah jadi kerajaan daripada 2008. Tetapi pertempuran kita dalam pilihan raya baru ni bukan mudah. Kita tak ambil jalan mudah. Kita tak rasa kita selesa. Tak. Kita anggap ini the true battle. Memang perang yang sangat-sangat dahsyat. Yang mana semua incumbent ataupun YB yang sudah menang sebelum itu pun tak ada siapa yang boleh rasa selesa dia akan kembali menang. Di Selangor kita kalah 2, Expo kita kalah. Kerusi berapa banyak kita kalah? Daripada 56 kita kalah 22 kerusi kita kalah. Kita menang 34. Dan hari ini di Pulai, walaupun kerusi parlimen kita sudah 148, kita kena kembalikan semula jumlah itu kepada 148 supaya kita ada jumlah yang selesa di parlimen untuk capai 2/3 majoriti. So ini tugas besar yang perlu kita buat. Masih ada masa, masih ada ruang untuk kita buat sesuatu. Cuma nak pastikan bagaimana ukuran kemenangan itu bergantung kepada kita semua yang ada pada malam ini. Hari ini bukan saja-saja ni. Kita punya urus setia buat ayam bakar, kambing bakar, bukan saja-saja. Ini upah sebenarnya. Upah kepada kita semua sebagai jentera yang kita rasa boleh bantu kita untuk kita sampaikan maklumat supaya ada 2 hari lagi. Esok Jumaat penuh, sehari penuh 24 jam. Hari Sabtu tak sampai 24 jam sebab pukul 6 tutup jumlah pusat penjumlahan undi. Kemudian kita boleh tahu jawapan sekitar pukul 9 atau pukul 10. So ini ada tempoh lagi berbaki. Tuan-tuan, saya nak share sikit apa yang sedang kita buat di Negeri Selangor supaya menjadi inspirasi kepada tuan-tuan. Nak sebutnya, kalau kita ada jumlah yang meyakinkan, jumlah kerusi yang banyak dalam Dewan Rakyat di Parlimen, apa yang boleh kita buat? Saya just nak reflect sedikit di Negeri Selangor apa yang kita buat. Alhamdulillah 2018 kita menang 51 daripada 56 kerusi. Kita menang. Namun daripada kemenangan itu, alhamdulillah banyak perkara boleh kita buat. Kita buat pembaharuan, kita buat program sama rakyat, kita bantu rakyat, kita bagi sumbangan dan bantuan, kita buat perkara-perkara. So ini yang nak kita buat juga di Parlimen. Dengan ada jumlah kerusi yang meyakinkan, dengan ada jumlah kerusi yang cukup banyak, maka perubahan demi perubahan dan penambahbaikan yang boleh kita buat di peringkat persekutuan. Tuan-tuan dan puan, perlu sampaikan kepada rakan-rakan kita. Kita bukan bertanding ni kalau hilang satu kerusi tak apa, hilang satu kerusi alah boleh lagi. Bukan begitu. Kita nak ada jumlah yang kuat supaya kita ni kekal sebagai kerajaan dalam tempoh yang lama. Dan kerusi yang kita ada ini juga akan bagi kesan kepada 5 tahun lagi. 5 tahun lagi pilihan raya umum akan berlaku, 4 tahun ke 5 tahun ni pun akan beri kesan sebelum itu kerusi kita ada berapa banyak. Jujur saya sebutkan, walaupun berlaku kita mempunyai kerusi yang banyak di Selangor, 51 daripada 56, kita juga agak terkesan dengan bilangan kerusi yang kita menang tempoh hari, 34 daripada 56. Lepas itu saya seru anak-anak muda semua, sahabat-sahabat saya, kita sebaya lebih kurang, tak jauh. Saya umur 36, calon termuda Parti Amanah dalam Pakatan Harapan bertanding di DUN N41 Batu 3. Kita buktikan walaupun orang muda kali pertama menang, kali pertama bertanding, kita berjaya dapat tempat dalam Dewan Negeri Selangor untuk kita bawa suara anak muda. Sebab itu hari ini kita tampilkan Saudara Suhaizan Kayat, calon kita yang bukan calang-calang. Ketika saya dalam Dewan Pemuda PAS, beliau ialah Ketua Pemuda PAS Malaysia ketika itu. Dan karier politiknya berkembang dengan sangat baik. Tuan-tuan juga kenal. Beliau menjadi Speaker Negeri Johor.
dan menjadi setiausaha politik arwah Datuk Seri Salahuddin Ayub. So kita tampilkan seorang anak muda yang boleh membawa aspirasi kerajaan perpaduan kita, yang boleh menyambung legasi yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub, dan kita nak pastikan juga beliau boleh membawa suara-suara kita, anak-anak muda yang berkumpul di Kampung Pasir pada malam ini. InsyaAllah berikan sokongan, berikan undi terutamanya, dan dapatkan seramai mungkin rakan-rakan kita, kawan-kawan kita untuk kita dapatkan jumlah yang meyakinkan untuk menang dalam pilihan raya yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih di atas jemputan daripada pihak negeri Johor. Saya berbesar hati dapat bertemu dengan saudara-saudara Kayat. Doakan beliau akan menang pada hari Sabtu ini. InsyaAllah tutup pengundian pada jam 6 petang. Kita akan tambalkan beliau sebagai ahli parlimen Ulai negeri Johor, insyaAllah. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik itu sahabat semua, mesej daripada suara anak-anak muda, pemimpin muda, bukan daripada parti muda yang sombong lagi angku itu, tapi ini adalah suara anak muda daripada Pakatan Harapan. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua, rakyat bangsa Johor, keputusan ya ada di tangan Anda, kuasa ada di tangan Anda untuk memilih ya sama ada terus memberikan mandat kepada calon daripada kerajaan perpaduan ini atau memilih virus Perikatan Nasional, politik perkauman, politik sempit yang penuh dengan makian, fitnah dan sebagainya. Jadi Andalah yang menentukannya pada hari esok sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhema. Jadi terima kasih. Sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Oren Apa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.